Baik, pada video kali ini kita akan sambung belajar berkenaan 9 formula, ya, iaitu formula yang pertama, formula sum, average, if, rank, counter, sum if, max, min dan juga count if. Baik, jadi kat sini saya ada buat satu contoh jadual markah peperiksaan, ya. Satu jadual markah peperiksaan. Kat sini ada contoh prestasi 1, prestasi 2, percubaan 1 dan juga percubaan 2 dalam setahun. Jadi keseluruhan markah sebenarnya yang untuk prestasi 1 ni, contoh kat sini maksimum adalah 1100 untuk bagi setiap markah, ya. Contoh prestasi 1 markah penuh sepatut adalah 1100. Begitu juga prestasi 2, percubaan 1 dan juga percubaan 2 adalah 1100. Baik, itu sebagai contoh. Kemudian kita teruskan kepada formula yang pertama. Formula pertama sum. Baik, mula-mula kita masukkan simbol sama dengan, kemudian kita masukkan formula sum. Okey, kita ambil number markah bagi setiap bahagian, ya. Kita highlightkan dan kita tutup kurungan dan kita enter. Okey, kita dah dapat. Baik, kemudian kita boleh copy ataupun kita tarik sahaja daripada yang pertama ni sampai yang bawah. Kita dah dapat keseluruhan bagi setiap calon. Baik, itu adalah formula sum, ya, formula yang pertama. Kemudian kita pergi formula yang kedua, formula average ataupun purata. Okey, kita mulakan dengan sama dengan, kemudian kita masukkan formula average. Okey, kemudian number ni kita ambil daripada keseluruhan. Kita highlightkan daripada prestasi 1 hingga percubaan 2 dan kita tutup kurungan dan enter. Baik, kita dah dapat dah purata bagi setiap pemarkah. Okey, kita copy sampai bawah. Okey, kita dah dapat. Baik, kemudian selesai formula kedua, kita masuk formula yang ketiga, iaitu formula if, ya, formula if. Baik, kat sini kita boleh letak kalau peperiksaan ni kita boleh kategorikan dia sebagai lulus atau gagal, kan. Jadi kat sini kita buat status dia lulus dan juga gagal. Baik, caranya kita masukkan formula sama dengan formula if. Kemudian kita ambil daripada jumlah markah yang keseluruhan. Contoh di sini. Okey, kemudian kita letak simbol ni. Baik, jadi kat sini kita nak buat penetapan dia lulus atau gagal. Sebagai contoh, kalau setiap markah ni, markah penuh bagi setiap ujian adalah 1100, ada 4 ujian, bermakna kat sini markah keseluruhan adalah sebanyak 4000
400. Jadi 4400 tu kita boleh bahagikan 2200. Jadi kita nak kalau calon mendapat markah 2200 dan ke atas, dia akan lulus. Kalau dia mendapat 2199 dan ke bawah, dia akan gagal. Contoh, kita letak kat sini 2199. Okey. Jadi markah, kalau dia dapat markah 2199 ke bawah, dia akan gagal. Kalau melepasi markah ini, dia akan lulus. Kemudian kita koma. Okey, kita typekan lulus. Kita tutup, kita koma, kita buka. Kalau dia kurang daripada 2199 dan ke bawah, dia akan mendapat gagal. Kita tutup dan tutup kurungan. Kita tengok. Ya. Sebab apa dia gagal? Sebab dia mendapat markah keseluruhan 1800. Kalau dia mendapat 2200 dan ke atas, dia akan lulus. Kita tarik, kita tengok markah yang lain. Okey, nampak? Kenapa di sini dia lulus? Sebab markah keseluruhan dia melepasi tahap yang kita tetapkan 2199 ataupun 2200. Baik. Itu adalah formula yang ketiga, if. Selesai. Kita pergi formula yang keempat, iaitu formula rank. Ya, kita nak mendapatkan peringkat kedudukan bagi setiap calon. Kalau dalam kelas tersebut calon ada 10, kita nak tahu kedudukan di dalam kelas dia mendapat yang keberapa. Okey, caranya sama dengan, kemudian kita typekan rank, kita tutup buka kurungan, dan kita ambil daripada jumlah markah yang diperolehi, kemudian koma, kemudian kita highlightkan keseluruhan ni sebab kita nak dapatkan kedudukan keseluruhan. Okey, kemudian di sini kita letakkan simbol simbol duit. Kita kunci dia bertujuan supaya dia tidak bercanggah antara satu sama lain. Kemudian di sini kita tutup kurungan. Okey, kita cuba enter. Okey, nampak kita dah dapat. Untuk Abdul 1 ni, dia mendapat peringkat kedudukan dalam kelas nombor 7. Baik, kita tarik. Okey, kita dah dapat kedudukan yang pertama di dalam bilik darjah dalam kelas. Yang pertama adalah Abdul 3, contoh kan. Sebab dia markah tertinggi 3300. Baik, itu adalah formula yang keempat, iaitu formula rank. Sekarang kita pergi kepada formula yang kelima, counter. Counter ni kita nak dapatkan jumlah keseluruhan calon. Kita nak tengok berapa calon yang ada. Ya, baik. Caranya kita letakkan sama dengan, kemudian kita masukkan formula counter, buka kurungan, kemudian kita highlightkan jumlah apa, kita highlightkan calon. Contoh calon di sini kita highlightkan keseluruhan, kemudian kita tutup kurungan dan kita enter. Okey, kita dah dapat dah.
jumlah keseluruhan calon adalah seramai 10 orang. Baik, itu adalah formula counter. Kemudian yang seterusnya, yang keenam, formula sum if. Kita nak dapatkan jumlah markah bagi calon lelaki. Untuk keseluruhan calon lelaki ni markahnya berapa yang diperolehi. Kalau perempuan ni berapa markah yang diperolehi. Jadi caranya kita menggunakan formula sum if. Caranya, okay, kita masukkan sama dengan, kita typekan formula sum if, kita buka kurungan, baik. Kemudian contoh di sini calon lelaki kan. Kalau calon lelaki kita nak membezakan lelaki dan perempuan, jadi kita highlightkan di sini sebagai rujukan dia. Kemudian tutup, kemudian koma. Dan kita nak tetapkan di sini ni, kita nak tengok bagi markah lelaki ke perempuan. Kalau di sini lelaki, jadi kat sini kita tetapkan dia sebagai L. Ya, tajuk di sini kita buat L kan. Kalau di sini kita type lelaki, di sini kita kena buat lelaki lah. Kalau di sini kita hanya type huruf L, maka di sini kita kena masukkan juga L. Okey. Kemudian koma. Kemudian kita nak tengok markah yang diperolehi. Jadi kita highlightkan markah yang besar lah, bukan markah kecil, markah yang keseluruhan. Kita highlightkan. Kemudian kita tutup kurungan. Kita tengok. Okey, jadi keseluruhan bagi markah calon lelaki adalah 11,000. Okey, kemudian yang perempuan pun sama dengan sum if. Kemudian kita highlightkan. Kita koma. Okey. Tadi kita lelaki, sekarang ni kita perempuan, jadi kita type huruf P. Tutup. Koma. Dan kita highlightkan markah keseluruhan. Tutup kurungan dan enter. Baik, jadi dah dapat lelaki 11,600, perempuan 9,500. Kalau kita lihat jumlah di sini, jumlah markah 21,100. Kat sini pun kita tengok markah berapa? 21,100. Baik. Jadi selesai untuk formula yang ke-6, formula sum if. Sekarang ni kita lihat formula yang ke-7, formula max. Max ni kita nak tengok markah paling tinggi, siapa yang dapat markah paling tinggi, ataupun kita nak tengok markah paling tinggi tu berapa yang calon kita dapat. Jadi caranya kita masukkan formula max, buka kurungan, kita highlightkan keseluruhan markah dan kita tutup kurungan dan enter. Jadi markah yang tertinggi bagi calon kita adalah 3,300. Kalau kat sini kita boleh lihat, sekali pandang kita boleh tahu, sebab calon tak ramai. Seandainya kalau calon ramai 100, 200, 1,000 orang, jadi agak sukar untuk kita mencari markah mana yang paling tinggi. Jadi caranya kita boleh gunakan formula max. Macam tu juga dengan min. Formula seterusnya, markah paling rendah. Kita nak tengok markah paling rendah, kita gunakan formula min. Formula yang ke-8. Okay, kita masukkan sama dengan, masukkan formula min, buka kurungan, kita highlightkan markah dan tutup kurungan, enter.
Jadi markah yang calon kita dapat paling rendah adalah 1100. Baik. Kemudian seterusnya formula yang ke-8. Sorry, tadi ni formula yang ke-7 ya. Ke-7. Ke-8 count if. Okey ya. Baik, ada 8 formula ya. Okey. Baik. Baik, kita teruskan. Formula yang ke-7 selesai, max dan juga min dah selesai. Sekarang kita nak lihat formula yang ke-8. Formula yang ke-8 iaitu kita nak tengok jumlah calon lulus dan juga jumlah calon yang gagal. Jadi caranya kita menggunakan formula count if. Caranya kita masukkan formula count if, buka kurungan, jadi kita nak tengok lulus atau gagal, kita ambil daripada status dia. Kita highlightkan daripada awal hingga akhir. Kemudian koma, dan kita typekan. Kalau di sini kita nak lulus, kita type lulus. Dan tutup kurungan, enter. Jadi kita dah dapat jumlah calon lulus seramai 5 orang. Kemudian kita nak lihat pula jumlah calon yang gagal. Caranya sama dengan count if, buka kurungan, kita highlightkan status gagal atau lulus, kemudian koma, dan kita typekan kita nakkan dia gagal. Okey, tutup kurungan dan enter. Baik, dah dapat. Jadi keseluruhannya kita dah dapat dah jumlah calon yang lulus, 5 jumlah calon yang gagal. Jadi inilah secara ringkasnya asas untuk kita nak mengetahui 8 formula, 9 formula untuk 8 kegunaan. Ya, yang pertama formula sum, kedua formula average untuk kita dapatkan purata markah, dan yang ketiga if untuk kita nak tahukan pilihan sama ada lulus atau gagal. Yang keempat formula rank untuk kita nak dapatkan peringkat kedudukan di dalam bilik darjah, yang keberapa kedudukan kita. Dan yang kelima jumlah keseluruhan calon yang terlibat, formula counter. Dan yang keenam formula sum if, ya, kita nak dapatkan jumlah markah bagi keseluruhan calon lelaki dan calon perempuan, ataupun kalau kat sini kita buat jadual perolehan, kita pun boleh ubah kat sini kan. Contoh jumlah perolehan jualan, ya, kita buat jadual jualan, kita pun boleh buat formula yang sama, berapa perolehan keseluruhan jualan bagi sesuatu penggal. Baik, kemudian yang ketujuh formula max dan min, kita nak tahu berapa markah yang tertinggi dan markah yang paling rendah. Dan yang ke-8 count if untuk kita nak tahu berapa calon yang lulus dan juga calon yang gagal. Baik,
Jadi untuk kali ini setakat ni saja dulu perkongsian saya. Moga dengan video ini dapat membantu bagi yang memerlukan. Semoga manfaat. Kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.